Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ramli bin Setafa, pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan yang melihat video saya pada hari ini. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan kedua bagi kursus pengantar pengajian pendidikan dengan tajuk Guru Berjiwa Pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ramli bin Setafa. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, ingin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Ahmad Farhan bin Muhammad Nur, boleh panggil saya Farhan. Saya daripada Matematik 2, PPISMP, ambilan Jun 2023. Mari kita kenali dengan lebih lanjut berkenaan tajuk kita pada hari ini iaitu Guru Berjiwa Pendidik. Menurut Dewan Edisi keempat, guru berjiwa pendidik dapat didefinisikan sebagai guru, orang yang mengajar, pendidik dan pengajar. Berjiwa pula didefinisikan sebagai mempunyai jiwa, bernyawa dan juga hidup, dan seterusnya berkenaan dengan pendidik dapat didefinisikan sebagai orang yang mendidik dan juga guru. Sebentar tadi telah kita teliti setiap perkataan dan tajuk kita pada hari ini, dan jika kita rangkumkan segalanya, frasa guru berjiwa pendidik dapat ditafsirkan sebagai guru yang sudah semestinya mempunyai sikap tanggungjawab, mempunyai empati yang tinggi, ikhlas dalam melaksanakan tugas serta berpengetahuan dalam bidangnya, dan ciri-ciri ini apabila digabungkan membentuk frasa yang kita kenali sebagai guru berjiwa pendidik. Guru sendiri sangat sinonim dengan anak muridnya. Apabila kita lihat guru, sudah semestinya kita dapat melihat anak muridnya bagaimana. Jadi, guru berjiwa pendidik adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang perlu diikuti oleh setiap guru agar dapat menyemai semangat dan jiwa sebagai seorang pendidik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi, apakah sifat-sifat dan juga apakah perkara yang perlu kita lihat bagi memupuk diri seorang guru untuk berjiwa sebagai seorang pendidik, dan semuanya telah digariskan dalam pendidikan di negara kita. Dalam sistem pendidikan di negara kita, kita telah diperkenalkan dengan aspirasi pendidikan negara yang merujuk pada hasrat pendidikan negara kita pada masa hadapan. Dan di bawah aspirasi pendidikan negara, kita mempunyai 5 elemen penting, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan akses, yang kedua adalah kualiti, 3 adalah equity, yang keempat adalah perpaduan, dan yang terakhir sekali adalah kecekapan. Dan apabila kelima-lima perkara ini digabungkan, ia membentuk satu aspirasi pendidikan negara yang akan membawa pendidikan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Yang pertama adalah berkenaan dengan akses. Akses ini merujuk pada akses pendidikan kepada setiap pelajar yang berhak di negara kita. Jadi, akses pendidikan ini merentasi seluruh peringkat pendidikan, bermula daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah, yang mana kita tidak tertumpu kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk mendapatkan hak pendidikannya, tetapi ia terbuka dan memberi hak kepada semua rakyat Malaysia yang ada di negara kita. Jadi, semua kanak-kanak berhak mendapat kesamarataan agar mampu mencapai potensi murid-murid. Kerana apa? Apabila tidak ada kesamarataan dalam sistem pendidikan negara, maka pembangunan potensi murid itu hanya tertumpu kepada satu-satu golongan. Dan jika kita rujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru itu sendiri, adalah untuk membentuk dan membangunkan secara menyeluruh potensi murid-murid yang ada di negara kita. Maka akses ini telah menunjukkan bahawa sistem pendidikan ini sendiri perlu diberikan kepada semua kanak-kanak atau semua pelajar-pelajar yang berhak menerima sistem pendidikan yang sama rata. Bagaimanakah akses pendidikan itu memberi impak kepada guru-guru kita? Iaitu dengan guru dapat menentukan kaedah pembelajaran murid dengan kaedah yang sesuai. Ini dapat kita saksikan apabila guru-guru mula menggunakan Google Classroom untuk menyampaikan nota dan latihan. Google Classroom adalah merupakan satu aplikasi yang telah disediakan oleh Google Inc., iaitu sebuah syarikat enjin carian yang terkemuka di dunia, iaitu bagi memudahkan urusan guru-guru untuk menyampaikan nota dan latihan secara atas talian
Tidak kira di mana jua guru dan pelajar berada, walau hatta tidak di dalam kelas, maka guru juga dapat menyampaikan maklumat ini secara atas talian tanpa mengira waktu. Dan apabila guru-guru dapat menyampaikan nota dan latihan, ini akan memberikan satu proses pendidikan yang lebih efektif apabila pelajar dapat mengakses bahan dan latihan yang diberikan oleh guru-guru di mana jua mereka berada. Seterusnya adalah berkenaan dengan Google Meet dan Zoom Meeting untuk kelas secara maya. Guru-guru mula diperkenalkan dengan Google Meet dan Zoom Meeting ini untuk mengadakan kelas secara maya yang mana sangat memberi manfaat kepada mereka. Hal ini terjadi apabila sekiranya guru tidak dapat menjalankan aktiviti ataupun kelas secara fizikal, maka sebelum ini guru perlu mencari satu ruang dan peluang untuk mengganti kelas pada sebelah petang, iaitu setelah habis waktu sekolah sekiranya ada. Maka apabila wujudnya Google Meet dan juga Zoom Meeting, maka ini akan membantu guru-guru kita untuk menjalankan kelas secara atas talian tanpa mengira waktu dan di mana jua mereka berada. Tidak perlu untuk hadir ke dalam kelas dan membuat kelas secara kelas tambahan untuk menggantikan kelas tersebut. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan modul pembelajaran untuk pelajar di pedalaman. Umum mengetahui bahawa akses internet di pedalaman tidak begitu baik dan bahkan mereka juga bersiko untuk tidak ada gadget untuk mendapatkan akses pendidikan secara atas talian. Maka guru-guru yang berjiwa pendidik ini sangat committed untuk memastikan anak muridnya mendapat akses pendidikan yang sama rata dengan pelajar lain, iaitu dengan mewujudkan modul pembelajaran yang dihantar kepada rumah ke rumah setiap para pelajarnya dengan memberi nota dan juga latihan kepada para pelajar. Maka di sini kita dapat saksikan bahawa pelbagai cara guru dapat menggunakan apa sahaja kemudahan yang ada untuk menyesuaikan kaedah pembelajaran terhadap murid-murid mereka. Seterusnya adalah tanggungjawab guru-guru untuk memberi akses pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar dan tidak terkecuali kepada latar belakang tertentu. Ia juga harus dinikmati oleh semua pelajar termasuklah pelajar di luar bandar, pedalaman dan juga kaum minoriti di Sabah dan juga di Sarawak. Maka murid-murid yang berisiko tercicir perlu dibantu melalui pelbagai inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan maupun sekolah itu sendiri. Apabila bercerita tentang bentuk-bentuk inisiatif, maka pelbagai inisiatif yang dapat diberikan oleh guru-guru kepada para pelajarnya agar dapat memberikan akses pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar. Antaranya adalah berkenaan dengan bantuan kewangan. Bantuan kewangan ini bukan sahaja diberikan oleh kerajaan sahaja ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia juga boleh diberikan oleh pihak sekolah, iaitu dengan membuka tabung pendidikan pelajar. Dan antara perkara yang dapat dirangkumi oleh bantuan kewangan ini adalah berkenaan dengan yuran PIBG, yuran sekolah, yuran kelas dan juga pembelian buku-buku yang mana menjadi keperluan murid kita pada hari ini. Seterusnya berkenaan dengan bantuan peralatan persekolahan, terdapat beberapa buah sekolah yang mula melakukan inisiatif ini yang mana sangat-sangat membantu para pelajar dalam menyediakan kelengkapan persekolahan terutamanya pada awal tahun persekolahan. Seperti contoh, terdapat sekolah-sekolah yang mula memberikan beg sekolah secara percuma yang mana beg sekolah yang mempunyai kualiti dan mampu untuk membantu murid-murid mengurangkan beban kos ibu bapa untuk membeli keperluan peralatan sekolah. Dan yang lain adalah berkenaan dengan keperluan peralatan sekolah di dalam kelas seperti mana pakaian sekolah, tudung, baju, seluar, stokin dan juga kasut sekolah. Seterusnya adalah motivasi kaunseling kepada ibu bapa dan murid-murid. Apabila bercakap tentang inisiatif, bukan sahaja kita fokuskan kepada murid-murid. Guru-guru juga boleh menyediakan motivasi atau kaunseling kepada ibu bapa juga. Seperti contoh, guru-guru dengan kerjasama kaunselor boleh memberikan motivasi kepada para pelajar yang berkenaan, terutamanya para pelajar yang berpotensi untuk mengalami keciciran dalam pelajaran untuk memberikan mereka semangat untuk teruskan pelajaran mereka dan tidak mudah berputus asa. Dan kepada ibu bapa pula, mungkin guru-guru dan juga pihak kaunselor boleh mendapatkan respons terhadap bagaimanakah cara untuk menambah baik lagi pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka.
Selain daripada itu, mungkin arah sekolah juga boleh menyediakan kemudahan fizikal seperti contoh pengangkutan. Mungkin terdapat pelajar daripada kawasan luar bandar yang tidak mempunyai kenderaan ataupun pengangkutan untuk ke sekolah. Maka pihak sekolah dan juga guru-guru sendiri perlu mencari inisiatif dalam menyediakan pengangkutan yang memudahkan para pelajar ini untuk pergi dan balik ke sekolah dengan selamat. Kita beralih kepada perkara yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kedudukan Malaysia dalam PISA pada tahun 2022 dan juga 2018. Yang di atas merujuk kepada ujian PISA dalam 3 komponen, iaitu membaca, matematik dan juga sains. Dan jika kita lihat, terdapat satu jurang yang agak besar berbanding dengan 2018 dan juga 2022. Dan apabila kita lihat dalam jadual di bawah, untuk subjek matematik, Malaysia berada di tangga ketujuh untuk negara-negara ASEAN, yang mana perubahan mata berbanding PISA 2018 menunjukkan nilai negatif 32. Yang ini merupakan satu nilai yang agak merisaukan negara kita terhadap pendidikan sains dan juga matematik di negara kita. Dan ini membincangkan tentang elemen yang seterusnya, iaitu kualiti standard antarabangsa yang merujuk kepada kualiti pendidikan negara kita untuk menuju ke arah standard antarabangsa. Kelompok setengah teratas dalam pentadsiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun, dan negara kita menuju ke arah kelompok 1/3 teratas dalam pentadsiran antarabangsa ini. Dan ini menunjukkan bahawa negara Malaysia mempunyai satu visi dan misi untuk membawa pendidikan kita mencapai kualiti di peringkat antarabangsa. Pelajar juga dapat menerima sebuah pendidikan dan pembelajaran yang berkualiti menerusi pembelajaran yang berteraskan teknologi, yang mana ia sangat merujuk kepada perkembangan teknologi pada masa kini. Dan dalam pendidikan, kita harus menggabungkan teknologi dan pendidikan itu agar dapat selari dan bersama-sama dengan negara yang membangun yang lain. Kita dapat saksikan bahawa pembangunan teknologi dapat memberikan impak yang positif di dalam negara kita. Maka guru-guru juga boleh menggunakan teknologi dan menggabungkannya dalam pendidikan, terutamanya dalam subjek tertentu seperti subjek matematik dan juga sains. Hal ini memberi ruang dan peluang kepada guru-guru untuk meneroka penggunaan pendigitalan pendidikan dan teknologi yang sepatutnya kita terapkan dalam pendidikan pada masa ini. Dan seterusnya, ia bukan sahaja untuk membentuk satu intelektual pelajar yang lebih baik, malah kita dapat membentuk pelajar yang lebih mahir dalam bidang teknologi. Elemen kualiti pendidikan standard antarabangsa memberi impak pada guru-guru, iaitu mengamalkan kaedah efektif walaupun secara maya. Di sini kita dapat lihat bahawa guru-guru dapat menggunakan kaedah permainan mini berkontekskan pembelajaran seperti Kahoot dan Quizizz. Seperti contoh, mungkin guru-guru boleh menjalankan aktiviti ataupun kuis mini terhadap murid-muridnya dalam subjek sains, iaitu berkenaan dengan organ dalaman manusia, dan ini dapat menarik minat para pelajar dalam pendidikan pada masa hari ini. Dan inputnya akan lebih efektif dan memberikan satu suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Dan ia juga mampu memberikan pelajar untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru berbanding dengan kaedah konvensional di mana guru memberikan soalan di papan putih dan pelajar perlu menulis dalam kertas. Maka, selaras dengan perkembangan teknologi pada hari ini, penggunaan Kahoot dan Quizizz sangat-sangat penting dalam membentuk personaliti dan membentuk satu imej pendidikan yang baru terhadap pendidikan negara kita pada hari ini. Impak yang seterusnya adalah berkenaan dengan guru-guru perlu menggiatkan penganjuran aktiviti mengembangkan potensi murid, dan ia merangkumi subjek-subjek asas dan penting seperti subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM, bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi. Mungkin guru-guru dapat menganjurkan beberapa aktiviti dalam sekolah atau membawa para pelajar kita ke luar sekolah untuk menyertai beberapa aktiviti yang dapat membentuk satu intelektual dan membangunkan
daya pemikiran yang kritis oleh para pelajar. Pada hari ini, terdapat beribu-ribu aktiviti yang dapat para guru-guru dan juga pihak sekolah membawa para pelajar kita untuk merokai dunia luar dan mengembangkan bakat dan potensi yang ada, terutamanya di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan, dan jika bertuah mampu untuk kita bawa para pelajar ini ke peringkat antarabangsa untuk mencapai kualiti pendidikan setaraf antarabangsa. Aktiviti-aktiviti yang dapat guru-guru laksanakan adalah seperti public speaking oleh para pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah, pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan bagi mencabar kemahiran berfikir aras tinggi dan juga kemahiran menyelesaikan masalah para pelajar, dan seterusnya memberi peluang para pelajar untuk menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa seperti para pelajar yang menyertai pertandingan Olimpiad Matematik di peringkat antarabangsa. Ekuiti pula adalah elemen seterusnya dalam aspirasi pendidikan negara, yang mana kita berjaya mencapai 50% pengurangan dalam jurang pencapaian antara luar bandar dan juga bandar, gender dan juga sosioekonomi menjelang 2020, dan para pelajar berhak mendapat pembelajaran yang baik tanpa mengambil kira perbezaan latar belakang dan tiada diskriminasi. Maka guru-guru perlu menitik beratkan perkara ini kerana semua pelajar berhak mendapatkan hak pendidikan masing-masing tanpa diskriminasi terhadap latar belakang, kaum, agama dan juga apa sahaja yang menjadi satu penghalang kepada mereka. Kerana selagi mana mereka merupakan rakyat Malaysia, maka mereka berhak untuk mendapatkan hak pendidikan di negara kita. Antara faktor berlakunya jurang ekuiti di antara masyarakat dan negara kita adalah berkenaan dengan pencapaian pendidikan ibu bapa, yang mana mungkin terdapat ibu bapa yang tidak menyambung pelajaran setelah habis SPM, ataupun terdapat juga ibu bapa yang tidak mendapatkan akses pendidikan pada tahun-tahun sebelum ini. Maka oleh itu berlakunya satu jurang ekuiti antara masyarakat. Seterusnya adalah berkenaan dengan purata pendapatan ikut negeri, yang mana terdapat keluarga yang tidak dapat membiayai kos pembelajaran di negara ini, maka disebabkan oleh kurangnya pendapatan, mereka tidak dapat menghantar dan memberikan hak pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan peratusan penerima KWAPM, yang mana kita lihat bahawa terdapat satu peningkatan penerima KWAPM. Jadi, apakah impak elemen ini kepada guru-guru? Guru-guru perlulah mengamalkan kemahiran profesional dalam bidang kerjayanya. Tidak ada sikap berat sebelah terhadap berdasarkan latar belakang dan status murid-murid. Dan guru juga perlu sentiasa berpegang pada nilai sama rata dan adil. Tidak perlu ada diskriminasi terhadap para pelajar, yang terutamanya para pelajar yang datang daripada satu keluarga yang susah dan tidak mempunyai pendapatan yang bagus. Maka pelajar-pelajar ini juga mempunyai hak yang sama rata dengan pelajar-pelajar yang lain. Maka guru-guru perlu bertanggungjawab untuk memberikan hak dan juga pendidikan itu kepada para pelajar ini sama rata seperti mana memberikannya kepada pelajar yang datang daripada kelas yang lebih tinggi. Dan pelajar juga berhak untuk mendapat layanan pendidikan yang efektif, serta perbezaan antara para pelajar ini dapat disatukan dengan ada pendidikan. Maka guru-guru merupakan ejen penyatuan dalam pendidikan. Elemen seterusnya adalah elemen perpaduan dalam pendidikan, yang mana perpaduan ini menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai menghargai kepelbagaian dalam kelas. Seperti contoh, dalam kelas sudah semestinya terdapat pelbagai murid yang datang daripada pelbagai jenis latar belakang seperti berlainan bangsa, berlainan agama dan juga berlainan kaum. Maka dengan wujudnya kepelbagaian agama, kaum dan juga bangsa ini, maka ia akan mewujudkan satu suasana yang lebih bahagia di mana berlakunya perkongsian pengalaman dan memupuk untuk menghargai kepelbagaian yang ada. Maka guru-guru mempunyai peranan yang penting dalam membentuk satu suasana dalam kelas yang sangat efektif dalam mewujudkan satu perpaduan di antara murid-murid. Interaksi antara murid pelbagai latar belakang mampu untuk mengajar murid-murid untuk memahami,
menerima dan menghayati perbezaan itu sendiri. Dalam kita memahami elemen perpaduan dalam pendidikan ini, saya teringat dengan satu peribahasa yang sangat sinonim dan berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang bermaksud kelakuan dan tindakan seorang guru itu menjadi ikutan murid-muridnya. Peribahasa seperti tadi menunjukkan bahawa guru-guru perlulah menjadi role model kepada para pelajar, menjadi contoh tauladan kepada murid-murid untuk menghormati orang lain. Sekiranya guru menjadi contoh kepada murid-murid untuk menghormati orang lain, maka saya pasti dan percaya bahawa murid-murid akan mengikut jejak langkah guru tersebut. Maka sebabkan itu, perlulah guru untuk menjadi role model yang baik kepada para pelajar. Dan guru juga menjadi rujukan dan ikutan para pelajar itu sendiri. Dan seperti contoh, guru tidak perlu untuk memperlekikan pelajar yang tidak mampu membeli telefon pintar, komputer riba dan lain-lain. Maka ini seterusnya refleks kepada para pelajar untuk tidak mengaibkan ataupun merendah-rendahkan rakan-rakan mereka yang tidak mampu untuk membeli gadget dan seterusnya. Impak kepada guru yang seterusnya adalah guru sebagai tunjang pemupuk semangat patriotisme, iaitu melalui pendidikan, perpaduan dan semangat cinta akan negara dapat disemai dan dipupuk dalam diri murid-murid. Dan guru merupakan ejen pemupuk semangat patriotisme ini, merentasi pelbagai budaya yang ada dalam kelas ataupun ada dalam satu institusi persekolahan. Maka satu semangat yang sama perlu diterapkan, iaitu semangat cinta akan negara, agar dapat mewujudkan satu generasi yang akan datang yang akan mencintai dan wujudnya semangat patriotisme yang mampu memberi kesan baik terhadap keharmonian negara kita. Jadi dengan mewujudkan pelbagai aktiviti yang dapat menyatu padukan dan memberi kerjasama antara kalangan murid-murid, maka semangat patriotisme dan juga semangat kekitaan antara para pelajar dapat dipupuk dan melahirkan model insan yang berjasa kepada bangsa dan negara pada suatu hari nanti. Mari kita imbas kembali apa yang berlaku pada tahun 2020, yang mana dunia dikejutkan dengan satu pandemik COVID-19 yang merabut ramai dan jutaan nyawa. Dan disebabkan ini, sistem pendidikan kita tidak dapat diteruskan secara normal, iaitu secara berhadapan dalam kelas. Maka apakah inisiatif yang telah dilakukan oleh guru-guru kita? Guru-guru kita dengan fleksibel dan sangat pintar menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk memajukan diri dalam bidang teknologi dan juga untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada murid-murid secara efektif. Antaranya adalah dengan penggunaan medium secara atas talian seperti Microsoft Teams, Google Meet dan lain-lain, dan juga bagi pelajar di dalam pedalaman, guru-guru bertanggungjawab untuk menyampaikan modul pembelajaran mereka kepada para pelajar ini agar mereka dapat satu pendidikan yang berterusan tanpa diganggu oleh pandemik ini. Maka ianya bersesuaian dengan elemen yang seterusnya, iaitu kecekapan dalam pendidikan, yang mana guru-guru memaksimumkan keberhasilan murid melalui peruntukan yang sedia ada. Seperti contoh tadi, iaitu zaman COVID-19, guru-guru merupakan peruntukan yang sedia ada dan kemudahan sedia ada untuk memajukan diri dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Dan peruntukan dari kerajaan diberikan untuk menjaga kualiti pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat input yang positif dan berkesan. Maka apakah impak kecekapan ini kepada guru-guru kita? Guru-guru kita dapat gunakan bahan dan kemudahan secara cekap dan berkesan. Semasa COVID-19, guru-guru perlu guna bahan dan peralatan yang sesuai dalam PDPC agar penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti contoh, penggunaan Microsoft Teams, penggunaan Google Meet dan juga Zoom Meeting yang mana dapat menjalankan kelas secara atas talian, dan ini jelas menunjukkan kreativiti guru-guru dalam penyampaian ilmu bukan sahaja dalam kelas secara fizikal, malah secara maya mampu untuk menyampaikan ilmu dengan baik. Dan guru-guru juga menggunakan beberapa aplikasi lain seperti PowerPoint dan juga Quizzes bagi menyampaikan ilmu dan pengetahuan serta menjalankan aktiviti-aktiviti kelas dengan lebih menarik dan mampu memberikan kesan yang efektif terhadap pembelajaran dan pembelajaran anak-anak.
Rangkuman kepada kelima-lima aspek dan elemen penting dalam aspirasi negara dalam mewujudkan guru berjiwa pendidik. Guru merupakan pelita hidup yang menerangi jalan yang gelap walau perlu membakar diri. Maka, roh seorang pendidik perlu diterapkan dalam diri setiap guru agar dapat memenuhi hasrat pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Dan kelima-lima aspek dalam aspirasi pendidikan kebangsaan ini mampu mewujudkan satu roh dan satu watak guru yang berjiwa pendidik agar dapat membentuk satu suasana pendidikan yang sangat kondusif dan juga melahirkan modal insan yang mampu untuk berjasa kepada bangsa dan juga negara. Sekian saja saya, Ahmad Farhan bin Muhammad Nur, mengundurkan diri. Terima kasih.